Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kita sudah sampai dalam bab 9 tajuk Laju dan Pecutan Tingkatan 2. Pada video yang lepas, saya telah menerangkan berkenaan dengan laju, formula dan beberapa contoh ringkas bagi bahagian laju, dan kali ini kita lihat pula berkenaan dengan pecutan. Tetapi sebelum saya nak cerita tentang contoh-contoh soalan mudah bagi pecutan, jom kita tengok dulu apa maksud pecutan sebenarnya. Jadi kalau ikutkan, pecutan ni dia ada formulanya. Formulanya adalah perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Perubahan laju tu maksudnya apa? Laju akhir dalam soalan tu ditolakkan dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil berdasarkan soalan yang diberi. Jadi sebenarnya pecutan ni bercakap tentang peningkatan laju dalam satu tempoh. Peningkatan laju dalam satu tempoh. Jadi kita nak tengok berapa banyak laju yang meningkat ataupun berapa banyak laju yang berkurang bagi satu jarak masa yang ditetapkan. Penurunan atau pengurangan laju dalam satu tempoh masa kita namakan nyah pecutan. Okey, peningkatan kita panggil pecutan. Jadi penurunan maksudnya kurang dia punya pecutan tu kita panggil dia nyah pecutan. Maksudnya pecutan dia semakin berkurangan. Selalunya kita panggil dia, kita tu dapat result dia, kita dapat simbol negatif. Seterusnya, unit pecutan, selalunya kalau dulu kita belajar laju, kilometer per jam, meter per saat dan seterusnya. Tapi kali ini kita ada kuasa 2. Kita ada tanda kuasa 2, iaitu jarak per masa per masa. Sebab tu kita ada kuasa 2 dalam setiap unit bagi pecutan. Jadi formula nak kena ingat. Maksud pecutan tu adalah peningkatan atau pengurangan laju dalam tempoh masa tertentu. Peningkatan laju maksudnya pecutan, pengurangan laju maksudnya nyah pecutan, dan unitnya adalah contohnya seperti macam ni. Ada kuasa 2. Jom kita tengok contoh soalan pertama. Soalan contoh yang ringkas untuk faham konsep terlebih dahulu. Okey. Hitam kat sini tadi. Okey, kita terus tengok pada contoh soalan. Pertama, hitung pecutan. Dia bagi kita laju awal, laju akhir, masa yang diambil. Jadi seperti dalam kita punya formula perubahan laju, iaitu laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa yang ambil, iaitu masa yang diterterakan dekat sini. Pap kat sini. Okey. Jadi laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Jadi saya rasa saya nak tulis baliklah formula tu dekat sini supaya pelajar nampak lebih jelas. Baiklah, kita tulis balik dia punya formula pecutan supaya nampak lebih jelas. Masa yang diambil. Okeylah. Laju akhirnya berapa? 40 meter per saat. Tolak dengan laju awalnya berapa? Kosong ataupun sifar. Masa yang diambilnya berapa? 4 saat. Senang je. Tekan dia dalam kalkulator. Masuk je, Wak. Masuk saja. Dapat terus 10. 10 apa? Kita tengok nak tulis unit dia. Meter per saat. Tu dia ada kuasa 2. Kita ambil yang ni, kita tambahkan jadi kuasa 2 sahaja. Jangan tulis kilometer pula sebab sini meter kan. Siap satu soalan yang ringkas.
Ini konsep dia lah. Konsep yang paling ringkas tentang pecutan. Laju akhir, tolak laju awal, bahagi masa. Okey. Jom kita tengok pula macam mana berlaku pertukaran unit bagi tajuk pecutan ni. Pecutan pun macam laju juga, ada pertukaran unit. Jom kita lihat. Tukarkan setiap unit pecutan kepada unit yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, bagi tajuk pecutan ini saya beri 2 contoh soalan pertukaran unit untuk pelajar faham. Jadi kalau dia tulis kat sini 300 meter per minit, dia suruh kita tukar dalam kurungan ni kilometer per minit. Kita nak tukar macam mana? Mula-mula kita buat dulu dia punya unit dia 300 meter per minit. Okey, per dengan min. Min ni maksudnya 1 minit lah. Kemudian kita nak tukarkan meter per minit ni kepada kilometer per minit. Kan? Kita tak nak ni. Min ni tak apa. Yang atas ni kita nak tukar. Jadi kalau kita nak tukarkan ni sama juga dengan 300 bahagi dengan, okey, meter nak tukar kepada kilometer, kena bahagi 1000. Boleh tengok balik pada video yang lepas, saya dah tunjuk macam mana pertukaran unit. Jadi bahagi dengan 1000. Okey. Sekarang bentuk ni sudah ada dalam bentuk kilometer per min. Ya. Bahagi dengan, kita kekalkan min tu di bawah ni. Kerana sama je kehendaknya min. Kemudian, lepas kita dah bahagi, boleh tekan kalkulator. .3 ataupun gerak 1, 2, 3. UPSR dulu kan. 0.3 kilometer per min. Per dengan min. Dan kita akan dapat berapa? 0.3 kilometer per min. Per min. Senang je. Sebab apa kita bahagikan? Sebab meter ni nak tukar kepada kilometer. Okay, harap pelajar boleh revise balik tengok video yang lepas. Saya ada tunjuk pertukaran unit antara meter ke kilometer. Okay, daripada jam ke saat, saat ke jam. Saya ada tunjuk dalam video yang lepas. Boleh tengok dekat situ. Untuk update terkini, boleh join cikgu di Telegram. Jom kita tengok contoh soalan pertukaran unit yang kedua. Baiklah, ini adalah contoh soalan yang kedua bagi pertukaran unit. Kita nak tukarkan unit yang hitam ni kepada yang merah ni, iaitu 60 km per jam. Nak tukar kepada kilometer per jam per minit. Dekat sini yang kita nak ubah. Mula-mula kita tulis dulu dia punya keadaan. Kita tukarkan dalam bentuk pecahan per jam ni. Tulis dalam bentuk jam kat sini. Okey, jam ni maksudnya 1 jam lah. Jam ni maksudnya 1 jam. Kemudian, kita fokus ke atas ni tak payah fokus lah. Sebab ke atas ni ada unit dia sama kan. Yang kita nak fokuskan yang dekat bawah ni. Jam ni nak tukar kepada minit. Macam mana kita nak tukar jam kepada minit? Kita kena darab 60. Berapa yang kita nak darab ni? 1 lah. Sebab jam ni mewakili 1 je kan. Jadi 1 darab 60. 60 minit. Jadi daripada sini kita dapat 60 km per jam tadi bahagi dengan 60 minit. Minit tu sebab short form min. Jadi bolehlah kita terus tekan kalkulator. 60 bagi 60 1. Tu dah 1 kan. Dapatlah 1 km per jam per min ataupun per minit. Ya. Jadi ikutlah dia punya kehendak dalam kurungan menukarkan 60 km per jam kepada 1 km per jam per minit.
Habislah soalan yang kedua berkenaan dengan pertukaran unit bagi tajuk pecutan. Jom kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Ini adalah contoh soalan yang terakhir saya. Kita bagi situasi sikit dekat sini. Bagi pecutan. Selesaikan masalah melibatkan pecutan yang berikut. Kita belajar tukar unit, konsep asas bagi pecutan. Jom kita tengok soalan ni. Sebuah zarah memecut daripada keadaan pegun. Pegun ni dia tak bergerak. Maksudnya tak ada pecutan apa-apa. Dan mencapai kelajuan 80 meter per saat dalam tempoh 10 saat. Hitung hitung pecutan dalam meter per saat dan ni 2 kali zarah itu. Okey, per saat 2 kali sebutannya lah sebab dia 2 kali meter per saat tu dah. Zarah itu. Jadi macam mana? Saya lebih suka kalau kita dapat tulis balik dia punya formula pecutan. Oh, kenapa pecutan jadi pecutam ni? Pecutan. Sama juga dengan laju akhir tolak laju awal. Ini formula yang kita buat tadi. Bagi dengan masa yang diambil. Ini yang kita bincangkan pada helai yang pertama tadi. Okay. Jadi, laju akhirnya berapa? Okay, laju akhirnya 80 meter per saat. Kenapa dia kata daripada pegun dan mencapai kelajuan 80. Jadi, ini yang akhirnya lah. Akhirnya 80. Tolak dengan pegun dia berapa? Pegun ni maksudnya tak bergerak. So, maknanya kosong lah. Tak bergerak. Maksudnya pegun ni maksudnya kosong. Tak bergerak, kosong. Dia tak cakap betul kosong. Pegun dia cakap. Maksudnya kita kan sendiri faham. Kalau dia pegun maksudnya dia tak ada laju. Kosong lah. Unitnya adalah meter per saat. Bahagi dengan dia punya masa berapa? 10 saat. Okay, jadi kita dapat 80 meter per saat bahagi dengan 10 saat. Kamu dapat 8. Kita bagi jugalah. 8. Okey, pop. Dapat 8. 8 meter per saat. Okey. Jadi sebenarnya nak sebut dia 8 meter per saat per saat. 8 meter per saat per saat. Sebab dia per masa, jarak per masa. Masa tu ada 2 kali. Alright, senang je ni. Aplikasikan je. Dia yang menjadi kelirunya jika pelajar tak boleh nak tukar unit tu. Kadang-kadang soalan ni dia direct ni. Sebab dia bagi laju kamu meter per saat. Tetapi kadang-kadang dia minta kamu hitung pecutan dalam kilometer per saat. Okay, kilometer per saat. Dia nak kena tukar unit. Jadi daripada sini nak kena tukar pula. Tapi yang ni dia tak minta. Jadi saya tak tunjuk lah jalan kerja tu. Tapi kalau dia suruh tukar daripada meter per saat, ikutlah macam yang saya ajar tadi. Bahagian pertukaran unit tu lah. Dari meter per saat tu tukarlah kepada kilometer per saat. Okay, ini adalah contoh latihan yang mudah, yang ringkas. Jadi diminta pelajar untuk buat lagi latihan ni. Konsep yang paling asas sekali. Minta pergi buka buku juga dan buat latihan supaya perbagaikan contoh-contoh latihan untuk memudahkan pelajar jawab soalan. Rasanya tak kat sini saja untuk bahagian pecutan. Diharap apa yang saya cuba sampaikan dapat pelajar kuasai dan tentunya apa yang diberi ini adalah yang paling ringkas dan asas. Pelajar boleh cuba buat latihan daripada buku latihan dan lihat contoh-contoh lain. Dan boleh ajak berbincang dengan kawan-kawan bagaimana untuk selesaikan tajuk bab 9 laju dan pecutan. Kita jumpa lagi dalam bab 10 tingkatan 2.
iaitu tajuk kecurunan garis lurus. Boleh ajak kawan-kawan untuk ramai-ramai belajar matematik sama-sama. Boleh follow Telegram saya. Dekat situ kita boleh bersembang kan, sama-sama lebih dekat dengan saya sekiranya berminat. Okey, kalau saya salah silap saya minta maaf ya. Kalau saya salah silap saya minta maaf. Sesungguhnya saya ni manusia biasa. Boleh komenlah dekat bawah tu, dan kalau ada masa cikgu akan respon. Okey, kita jumpa lagi dalam bab 10 dalam tajuk kecurunan garis lurus. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.